Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, hari ini siri yang ke berapa ya? Siri yang ke-9 ya. Siri yang ke-9 ya. Kita bersama-sama membaca buku La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni. Penterjemahnya adalah Nuraini Abu. Okey. So, kita tunggu beberapa orang masuk. InsyaAllah kita akan bermula sekejap lagi. Okey. Sekejap nak tengok komen. Jangan jadi macam semalam. Oh, tak nampak komen naik kan? Kejap. Kalau tak dapat, sekejap lagi saya try belum nampak komen. Saya tak nak jadi macam semalam. Okey, dia kata komen will appear here. Okey. So, insyaAllah komen akan ada hari ni. Okey. Jadi macam semalam kan. Macam cakap sorang-sorang je kan. Assalamualaikum Puan Leni. Pakar IT kita. Okey Puan, maklumlah kan saya ni kabur IT kan. Macam tu lah ya. Dia bukan setakat kabur, dia sekali dengan ada kebimbangan terhadap benda-benda macam ni. Maklumlah kan, faktor usia pun sama juga kan. Faktor usia pun menyumbang kan. Okey. So saya nampak ada 4 orang. So kejap lagi kita tunggu siapa lagi yang masuk. Beberapa orang masuk, kita akan mula. Ya. Puan Leni BDR ke kerja dari office Puan? Saya BDR hari ni. Okay, saya nampak kat sini Kak Long, Nuraini Ishak, doktor ya, Dr. Nuraini Ishak. Assalamualaikum Kak Long. Kak Long sihat ya? Kak Long macam mana? Di hospital semua okey ya? Di klinik okey? Okey, kita doakanlah ya, mudah-mudahan ada di kalangan kita yang sedang sakit ya, yang duduk di hospital tu, yang dijangkiti virus coronavirus ni ya, COVID-19 ni. Kita doakan supaya mudah-mudahan Allah menyembuhkan ya, tidak memudaratkan mereka ya. BDR ya. Okey, samalah kita. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Long. Okey. Jadi kita doakanlah ya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Bila kita tengok statistik mereka yang dijangkiti ni, sungguh rasa macam sangat sedih kan. Tak nampak ada surut pun ya. Kita kalau boleh tu kita perlu putuskanlah. Ya, kita okey Kak Long hari ni. Okey, Kak Long hari ni kerja shift petang ya. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan ya Kak Long. Kak Long frontliners ni ya, dipermudahkan ya. Insya-Allah ya. Sebelum keluar pergi kerja tu baca doa ya, baca doa, minta pertolongan daripada Allah, minta perlindungan daripada Allah. Ya, bacalah ya zikir, doa penggerak ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim tu ya. Sebelum kita bergerak pergi ke tempat kerja, mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi kita daripada apa sahaja kemudaratan yang bakal kita tempuh. Assalamualaikum Aida, sahabat saya ya, guru dari Langkawi ya. Harap Aida sihat ya.
Okey, so kita tunggu lagi sikit ya, kalau dah beberapa orang masuk tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kejap lagi kita mulakan. Hari ini kita akan baca tajuk 11 dan tajuk 12 bersekali sebab tajuk-tajuk ni dia agak related dan dia kedua-dua tajuk ni bila saya baca dia membentuk satu tema membentuk satu tema, sebab tu saya gabungkan dan kita baca ya. Tajuk 11 adalah sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan dan tajuk ke-12 ambillah hikmah dari setiap kejadian ya. Ya. So apa nama ni kedua-dua tajuk ini ada kaitan ya. Okey. So saya pun dah nampak pukul berapa ya? 10 hampir 10 ya. Okey, kita boleh mula dah kot ya. Mungkin yang lain-lain tu mungkin ada urusan ya. Tak apalah ya. Insya-Allah yang lain-lain tu ada urusan, tak apa, selepas ni dia orang boleh tengok. Okey. So untuk sebagai permulaannya untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi adik saya ya. Rajila ya. Ji, terima kasih Ji masuk pagi hari ni ya. Okey. So, sebelum kita mulakan tajuk kita pada yang tajuk 11 hari ini dan tajuk 12. So, saya nak kita sama-sama renungkan ya. Kita betulkan niat kita sebab niat itu tempat tumbuhnya di hati. Jadi hati kita ni perlu bijak menilai dan perlu buat satu pertimbangan yang matang ya. Sebab hati kita ni ada kecenderungan untuk first time dapat join kelas Love on Time. Okey, alhamdulillah. Okey, so perbetulkan niat kita sebab hati kita ni ya, hati kita ni perlu bijak dalam menilai dan juga buat pertimbangan yang matang sebab hati kita ni cenderung untuk berlakunya bias. Okey. Satu perkara yang kita boleh renungkan, hati kita bias ke tak kan? Okey, kita ambil ibrah daripada kopi, kan? Kopi kan siapa yang suka minum kopi? Ya, saya salah seorang peminat kopi ya. Sebab tapi saya tak over suka kopi betul-betul kopi tu, saya suka Nescafe lah ya. Sebab masa buat PhD kopi Nescafe tu saya selalu sebut ubat penyambung nyawa. Ubat penyambung nyawa PhD lah kan. Kalau tak ada Nescafe tu rasa macam tak lengkap hidup. Maksudnya macam tu lah kan. Seolah-olah tak lengkap hidup dan rasa macam tak boleh nak stay untuk nak kekalkan momentum penulisan dan pembacaan. Okey. Jadi kita ambil ibrah daripada kita minum kopi. Oh, Ji pun suka minum kopi ya. Okey. So kita ambil ibrah daripada kita minum kopi ya. Kalau kita minum kopi ya, kopi tu rasa pahit, kita cakap apa? Kita cakap pahitnya kopi ni ya. Kita kata apa? Kita kata kopi ni kurang gula ni kan? Kurang gula kan? Kita kata kurang gula. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, kita kata kopi ni kurang gula. Kita salahkan gula. Kalau kita minum kopi, tiba-tiba kopi tu rasa manis, kita salahkan juga gula. Kita kata gula terlebih ni kan. Gula terlebih ni kan. Bila kita minum kopi tu rasa sedap kan. Bila kita minum kopi tu rasa sedap, tak ada rasa lebih gula ke kurang gula ke, kita cakap apa? Kopi ni sedap, mantap ya, marvelous. Ya. Lagi apa lagi kita kata? Kita kata awesome ke, kita kata apa tu apa-apalah kan, perkataan-perkataan yang sekarang ni orang suka sebut. Kalau macam sedap tu orang suka kata perkataan jahat lah, teruk kan. Saya pun tak tahulah kan
sebab kita diajar tidak menggunakan perkataan-perkataan yang negatif, tapi ada ya mungkin dia nak buat sebagai marketing dan pelaris makanan, jualan itu dia menggunakan macam apa-apa tu jahat ya, apa tu sedap teruk, macam itulah. Jadi bila kita minum minuman kopi yang sedap tu, kita puji kopi tu, kita kata sedapnya kopi ni kan. Dan kita tak ada dah masa tu hilang peranan gula kat situ. Hilang peranan gula. Sebenarnya yang memainkan dalam masa tu, yang memainkan peranannya gula lah kan. Tapi bila dah kita minum kopi yang sedap, kita akan cakap sedapnya kopi ni kan. Kita dah hilang peranan gula kat situ. Jadi hati kita ni cenderung untuk bias ya, cenderung untuk bias. Sotong buncit jahat nak makan rasa takut. Kan? Sebab yang itu mungkin dia orang buat tu untuk pelaris ya, marketing kepada itu. Tapi sebenarnya saya tak berapa setuju dengan perkataan-perkataan yang itu, sebab jahat itu tidak bererti baik langsung. Ya. Tak bererti apa-apa yang nak menunjukkan. Maksudnya jahat tu, yang saya faham lah, dia nak cerita tentang sotong buncit jahat tu, maksudnya sotong buncit jahat tu maksudnya jahat tu, sotong tu sedap sangat-sangat lah. Macam tu lah. Nak menunjuk kata terlalu sedap tu, dia letakkan perkataan jahat tu kan. Tapi sebenarnya salah lah kan di sisi penggunaannya. Okey, tak apalah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Leha. Ya, line problem ya kat KKB. Tak apa nanti Kak Leha boleh boleh ni lagi kalau kata ada masalah lain kan. Biasalah lain kan. Ya. Okey. Jadinya hati kita akan cenderung melakukan bias ya. Jadi pada ketika itu kita perlu sentiasa waspada dengan penilaian yang kita buat ya. Kita perlu bijak dalam menilai, dan penilaian dan pertimbangan itu perlu dibuat dengan matang ya. Waalaikumsalam Kak Raha. Waalaikumsalam Kak Nur, baru habis kuliah Alamaya Al-Quran, terus bersiaran dengan tak. Okey, alhamdulillah. Okey, assalamualaikum Amy ya. Okey. Jadi kita boleh ambil ibrah daripada kopi itu, minum kopi itu ya. Kalau kita minum kopi rasa pahit, kita salahkan gula kurang. Kita minum kopi rasa manis, kita salahkan gula pula sebab dia lebih kan. Jadi bila kita minum kopi sesedap rasa tu, kita akan puji kopi tu sedap. Jadi nampaknya memang hati kita ni cenderung untuk bias kepada sesuatu yang kita suka. Itu dari psikologinya. Apa yang kita suka, kita akan bias terhadap itu. Jadi kita perlu bijak matang supaya kita tidak tersalah dalam kita membuat penilaian dan pertimbangan sesuatu perkara. So betulkan hati kita, betulkan niat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, Allah pelihara niat kita. Okey, boleh. Okey, so saya nak sambung ya untuk tajuk kita ya, dalam buku La Tahzan, Jangan Bersedih ya, Don't Be Sad ya, yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni ya. Tajuk nombor 11 adalah Sesungguhnya Segala Kesulitan Ada Kemudahan ya. Okey, segala kesulitan ada kemudahan. Okey. Dr. Aid awal-awal ya, Dr. Aid menegaskan di sini ya, wahai manusia. Dia panggil kita, wahai manusia. Assalamualaikum Dr. Ghaffar ya, guru saya ya. Dr. Ghaffar, terima kasihlah doktor. Saya rasa malulah orang hebat-hebat masuk ya. Saya berkongsi sedikit ilmu sahaja, mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon tunjuk ajar ya Dr. Ghaffar kalau ada yang tersilap, mohon teguran ya. InsyaAllah saya cuba memperbaiki untuk kebaikan ummah ya, untuk kebaikan bersama ya. Okey. Dr. Aid terus kat sini dia panggil wahai manusia ya, wahai manusia semua kita lah ya. Dia kata setelah lapar ada kenyang ya, setelah haus ada kepuasan, setelah berjaga malam ada tidur nyenyak, dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu, dalam kesesatan akan datang petunjuk,
dalam kesulitan ada kemudahan dan setiap kegelapan akan terang benderang. Ya. Dan Dr. Aid di sini dia masukkan potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat 52. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan sesuatu keputusan dari sisinya. Ya. Kalau kita tengok juga ya dalam Al-Quran, ya, surah apa itu yang kita duk baca selalu tu, Alam Nashrah kan. Ada 2 kali Allah tegaskan setiap kesulitan akan ada kemudahan. 2 kali Allah tegaskan kat situ kan. Maknanya kita ni jangan sedih sangat. Kita jangan dengan apa-apa yang kita sedang, katakanlah waktu tu kita ditimpa kesusahan, ya, ditimpa kehilangan sesuatu, hilang harta dalam sekelip mata contohnya, hilang sesuatu, ditimpa dengan satu ujian-ujian, musibah-musibah, fitnah dan sebagainya. Kita jangan rasa dah kiamat dalam hidup kita ni kan. Tetapi kita kena ingat bahawa Dr. Aid kata setelah lapar ada kenyang. Biasa tak kita lapar? Biasa kan? Kita pernah lapar kan? Tapi selepas kita lapar tu, selepas kita merasai kelaparan itu, ada tak kita rasa kenyang? Allah datang tak rezeki dekat kita? Ya? Okey, datang kan? Jadi setelah haus ada kepuasan. Ya? Kalau kita dahaga, kita haus kan? Allah akan, selepas itu kita akan dapat rasa kepuasan dengan dapat air, minum air itu kan? Setelah berjaga malam ada tidur nyenyak, dan setelah sakit ada kesembuhan, ya. Yang yang tak ada ubat ni adalah mati je, ya. Mati dan tua yang tak ada ubat. Yang lain tu insya-Allah ada ubat, ya. Setiap yang hilang pasti ketemu, dan kesesatan yang akan datang setiap kesesatan akan datang petunjuk, dan kesulitan ada kemudahan, dan setiap kegelapan akan terang benderang. Okey. Macam mana kita nak betul-betul hati kita betul-betul selalu kita nak fokus yang apa yang kita alami itu akan datang sesuatu yang baik selepas itu. Okey. Kita perlulah bersangka baik dengan Allah lah, ya, bersangka baik dengan Allah, ya. Kita jangan kita duk merungut, ya. Kan kadang-kadang kita merungut, kita kata ya Allah apa ni macam ni, jangan merungut macam tu. Kita sebut nama Allah tapi datangkan dengan sangkaan-sangkaan yang baik. Okey. Dan kita kena ingat bahawa setiap kali turunnya hujan akan ada terbit matahari selepas itu, ya. Kesedihan ni, contoh kesedihan kita ni ibarat air hujan yang menitis, ya. Apabila berhentinya hujan, maka keluarlah sang mentari. Kita kena ingat macam tu, kita kena nampak macam tu. Okey. Kesedihan dalam hati kita ni ibarat air hujan yang menitis. Lepas tu bila berakhirnya hujan tu akan keluarlah matahari macam tu, ya. Dan pernah tak kita tengok kan sepanjang kita hidup di muka bumi ni, kita pernah tengok kan kalau Allah datangkan, ya, ada pelangi, Cik Ji kata ada pelangi, betul, ya. InsyaAllah Allah hadiahkan kita pelangi yang indah kan, selepas hujan turun tu ada matahari, lepas tu keluarlah pelangi. Okey. So dalam hidup kita biasa pernah tak kita tengok kalau hujan yang lebat betul-betul kan, lebat disulami dengan guruh, ya, berdentum-dentam, ya, guruh, lepas tu ada kilat, ya, ada angin, ya, ada ribut. Biasanya hujan macam tu Allah tak bagi lama. Maksudnya Allah tak bagi sampai 4-5 jam. Sekejap je. Maksudnya dalam mungkin paling lama pun Allah akan bagi 1 jam macam tu kan. Paling lama pun kan, tak tahulah kalau ada. Tapi saya perhatikan lah kan. Biasanya sekejap, tak lama. Kalau hujan betul-betul lebat, tak lama. Tetapi kalau hujan yang renyai-renyai, gerimis, biasanya lama. Macam itulah kita ambil yang ibrah lah daripada apa yang Allah jadikan dalam alam kita ni kan. Maksudnya kalau Allah bagi ujian yang hebat-hebat lah pada kita, insya-Allah ujian tu besar, tapi insya-Allah kita tak lama, ya. Kita tak lama dalam keadaan tu. Kita akan dapat overcome dengan
pertolongan-pertolongan Allah yang akan sampai selepas itu, ya, insya-Allah. Dia macam tu. Dan bila kita dalam keadaan tu, ya, bila kita dalam keadaan yang sulit tu, ya, saya ingat, ya, kehidupan saya ni banyak ya Allah bagi kesulitan-kesulitannya, dan alhamdulillah dalam setiap kesulitan tu memang Allah bagikan kemudahan. So saya rasa nak share juga kat sini kan, masa saya diuji dengan hadirnya kehadiran anak saya, ya, anak syurga saya. Saya ingat lagi, ya, pesan almarhum guru saya, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, ya, Datuk Harundin. Dia pesan, dia kata, kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan yang sulit, yang kita buntu, tidak ada sesiapa yang boleh, kita rasa tidak ada sesiapa dah yang boleh bantu kita. So, bacalah selawat tafrijiyah, ya. So, saya pernah, ya, pernah ada satu pengalaman, ya, bukan satu, sebenarnya banyak, tapi saya nak cerita satu je pengalaman ni, ya. Masa saya bersalin anak saya bersalin di Hospital Al-Usta, dan anak saya dimasukkan dalam ward ICU di Hospital Al-Usta lah, Sultan Bahiyah, ya. Lepas tu, 3 hari selepas tu dipindahkan ke Hospital Penang. Jadi masa tu saya dan kami sekeluarga tinggal di Langkawi kan. Jadi berpindah ikut anak lah masa tu kan. Jadi masa hari nak dibawa ke Hospital Penang, ya, mula doktor tu cakap, okay, ibu naik dengan ambulan. Lepas tu tiba-tiba tukar pula, okey tak apa, ibu tak payah ikut ambulan, ibu pergi sendiri dengan ayah lah, ya kan. Jadi kami ni follow ambulans, ya. Saya dan suami follow ambulans di belakang, ya. Follow sampai di Sungai Petani semua okey lagi, ambulans kan laju. Jadi kita orang ni tak boleh nak kejar kan. Lepas tu ambulans dengan dia buka siren, dia zap. Lepas tu sampai di sebelah sebelum dah sampai ke seberang perai ni, nak masuk sebelum sampai ke Penang. Jadi kami dah lost dah ambulans tu. Jadi dah masa tu dah hampir pukul berapa, ya, sebelum kira dah asar, penghujung asar lah, ya. Jadi suami saya cakap, okey tak apalah, ya, kita balik dulu, kita singgah balik rumah mak dulu. Suami saya hantar saya kat rumah mak. Dia kata lepas maghrib nanti, solat maghrib semua, lepas maghrib dia akan pergi tengok anak saya dekat mana, ward mana, apa semua kan. Jadi kami ni tak ambil apa-apa, nombor telefon doktor ke, nombor telefon nurse ke, siapa-siapa tu tak ambil, tak tahu ward mana, apa-apa semua kan. Jadi saya dihantar balik oleh suami ke rumah mak saya. Dan selepas maghrib, ya, suami saya pergi tengok anak, ya, pergi tengok anak. Dan masa tu tak ada waste lagi, masa tu adalah tapi tak establish lagi, ya, GPS apa bagai itu kan. Apa, ya, dulu ada satu apps tapi kita tak ada lagi benda-benda tu. Jadi kita hanya ikut signboard kan. Jadi jalan kat Penang tu suami saya memang dia tak cakap, sebab jarang pergi kan, Penang pula jalan sahala banyak. Jadi dia pergi, saya duduk tunggu dia call. Saya duduk tunggu dia call je. Lepas tu dia call saya, dia kata, abang tak tahu abang duduk kat mana sekarang ni. Saya kata sudah. Habis tu sekarang ni okey, abang nampak abang kat mana? Abang nampak ada bangunan tapi abang tak tahu kat mana, jalan apa semua. Okey. So ringkaskan cerita. Saya cakap okey tak apa. Sekarang abang masuk. Abang bawa kereta, okey, abang inilah minta Allah tolong kan untuk pergi ke situ. Jadi saya kata tak apa, saya akan hantar selawat tafrijiyah, ya, untuk Allah bantu abang kan. So masa tu kan saya masih lagi baru bersalin 3 hari, masih tak suci apa semua kan, tak boleh nak solat, so boleh hantar selawat tafrijiyah. So apa yang saya buat adalah saya bacalah, saya ambil tasbih kaunter tu, saya bacalah selawat tafrijiyah, ya. Baca selawat tafrijiyah ni dia panjang sikit kan. So masa tu saya belum hafal lagi. So saya pun baca, saya tekanlah di tasbih kaunter tu.
Sampailah 100 kali. So lepas dah 100 kali saya kata tak apalah, sekejap je sebenarnya, tak lama. Tak apalah, cukuplah tu ya. Jadi lepas tu saya sambung baca, tak tekan dah lah kan. Tak tekan dah. Kira saya masih dalam situasi, dalam keadaan masih baca selawat tafrijah, tiba-tiba saya dengar suara bagi salam ya. Mak saya pun buka pintu, tengok-tengok suami saya dah balik. Saya macam terkejut, abang dah balik. Abang jumpa anak ke tak? Dah tengok anak ke tak? Nampak tak anak duduk kat mana, dekat mana kan semua kan? Lepas tu dia kata, dah alhamdulillah semua dah settle, semua abang dah tahu dah anak kat mana-mana. Lepas tu saya pun tanya dia, ya Allah cepatnya, saya kata. Macam mana abang dapat, tadi kan abang kata abang tak tahu abang duduk kat mana apa-apa semua kan. Lepas tu dia kata, abang masuk je, abang rasa macam, abang nampak je jalan, abang terus je jalan tu. Lepas tu abang belok kiri, belok kanan, macam tu lah dia cerita. Akhirnya memang betul-betul dia pergi parking betul-betul di ward tu. Ward sebenarnya tu ward bersalin ya, ada ward NICU apa semua tu, dia pun tak tahu ward kat situ. Lepas tu pergi tanya dekat guard tu, memang betul kat tu, dekat situlah tempatnya. Subhanallah ya. Sebenarnya kisah ini yang saya renungkan sendiri, sebenarnya bila kita susah, bila kita sulit, kita hanya perlu kita bukanlah kata kita tak perlukan manusia. Manusia itu merupakan asbab pertolongan Allah, tapi kita hubungkan hati kita dengan Allah dulu. Insya-Allah pertolongan akan cepat sampai. Ya. Itulah saya rasa macam satu miracle juga ya berlaku dalam kehidupan, bahawa pertolongan Allah itu begitu dekat ya, sebab Allah pun kata kan, aku ni dekat daripada urat leher kita kan. So pada ketika itu kita sedih, kita cepat-cepat ya, kita cepat-cepat jangan larut dalam kesedihan itu. Jangan kita larutkan diri kita dalam kesedihan, dan kita terus menghubungkan hati kita dengan Allah ya. Mudah-mudahan pertolongan itu akan sampai ya. Cepat je sampai insya-Allah ya. Okey. So saya sambung kat sini, cerita saya panjang pula hari ni kan. Okey. Tak apa, berkongsi ya, berkongsi. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat kita amalkan ya. Sebab saya sangat peganglah apa-apa saja kata-kata guru saya masa saya belajar dengan almarhum ya, masa duduk dalam Darussyifa. Saya belajar, saya memang pegang apa sahaja yang almarhum cakapkan ya, itulah yang saya pegang. InsyaAllah sangat-sangat membantu dalam kita menghadapi kehidupan. Okey. Dr. Aid sambung ya, nukilannya, katanya, sampaikan kabar gembira kepada malam hari bahawa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Kepada orang yang dilanda kesusahan bahawa pertolongan akan datang secepat kilatan cahaya dan kerdipan mata. Subhanallah, kan? Betul. Maksudnya kita ni kalau kita bersangka baik dengan Allah, kata masalah kita Allah akan bantu selesaikan. Okey. So kita akan dapat bantuan itu dengan cepat ya. Kepada orang yang ditindas bahawa kelembutan dan dakapan hangat akan segera tiba. Maksudnya kalau orang yang dizalimi, dia bahawa kelembutan dan dakapan, maksudnya akan ada orang yang dia bagi satu analogi lah kan, dakapan hangat yang akan segera tiba. Maksudnya ada orang yang akan datang jaga dia dan sebagainya, datang tanya khabar, datang bagi pertolongan dan sebagainya ya. Saat anda melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah bahawa di sebalik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun, penuh hijau dedaunan. Ketika anda... Bang, tutup pintu sekejap. Okey, minta maaf ya. Ada iklan sikit, iklan pintu. Okey. So,
Um, okay. So dia kata okay. Setiap tangisan akan berhujung dengan senyuman, ketakutan akan berakhir dengan rasa nyaman dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Kobaran api tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu kerana pertolongan ilahi membuka jendela yang mengalirkan kesejukan dan keselamatan. Ya. Jadi dia kata lautan luas tidak berkuasa menenggelamkan Musa alaihissalam. Itu tidak lain kerana suara kebenaran yang kuat berkata, ya, Dr. Aid ambil surah Asy-Syu'ara ayat 62, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Rabbku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Ketika bersembunyi dari kejaran kaum kafir dalam sebuah gua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum mengkabarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Allah yang Maha Tunggal dan Maha Tinggi ada bersama mereka. Sehingga rasa aman, tenteram dan tenang pun datang menyelimuti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Mereka yang terpaku pada waktu mereka yang terbatas dan pada keadaan mereka yang mungkin sangat kelam, umumnya akan merasakan kesusahan, kesengsaraan dan keputusasaan dalam hidup mereka. Itu kerana mereka hanya menatap dinding-dinding bilik dan pintu-pintu rumah mereka sahaja. Padahal mereka seharusnya menembuskan pandangan sampai ke belakang tabir dan berfikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar rumahnya. Ya. Okey. Dia kata orang yang terpaku, mereka yang terpaku pada waktu mereka yang terbatas dan keadaan mereka yang sangat kelam. Orang yang dalam keadaan buntu, susah, sulit, ya, dia rasa macam dia hanya nampak dalam dunia dia, ya. Sebab tu bila klien-klien yang datang dalam keadaan yang macam tu, kita kata dia tak kongruen, kan, maksudnya dia ada masalah yang dia dalam keadaan buntu. Okey, bila kita nampak, kan, sahabat-sahabat kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan buntu, dalam keadaan sedih, kecewa, kita jangan elehkan dia, kita jangan kata yang ni pun tak tahu nak buat. Tak boleh, ya, sebab Dr. Aid pun kata, ya, orang yang dalam keadaan kesusahan, kesedihan, orang yang dalam keadaan yang berduka cita, dia memang tak boleh berfikir banyak. Dia akan nampak macam dia seolah-olah dia terkurung dalam kurungan yang terbatas. Dia hanya nampak dinding-dinding bilik dia dan pintu bilik dia je. Dia tak nampak yang lain. So, jadi Dr. Aid nak nasihatkan kita, bila kita dalam keadaan tu, kita kena menembuskan pandangan sampai ke belakang tabir dan berfikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar rumah. Ya, bukan kita duduk dalam kelompok tu je, dalam, orang kata apa, di dalam tempurung ataupun dalam kotak kesusahan itu, dalam kotak kesedihan itu. Kita kena keluar, ya, keluar daripada suasana itu, ya, supaya kita dapat nampak satu pandangan yang lebih, yang lain, yang lebih membantu kita. Okey, maka dari itu janganlah anda merasa terhimpit sejengkal pun, kerana setiap keadaan pasti berubah dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Betapapun hari demi hari akan terus berganti, tahun demi tahun akan selalu berganti, malam demi malam pun datang silih berganti. Meski demikian, yang gaib akan tetap bersembunyi dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya, dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Tetapi sesungguhnya setelah kesulitan itu tetap akan muncul kemudahan, ya. Jadi kita kena ingatlah bahawa janji Allah, ya, dalam surah yang kita selalu baca, surah Alam Nashrah, kan. Allah tegaskan dua kali, setiap kesulitan akan datang kemudahan, setiap kesulitan Allah akan datang kemudahan. Jadi itu adalah janji Allah yang mana kita kena yakin, percaya, beriman dengannya, dan kita bersangka baik. Bersangka baik, insya-Allah akan datang pertolongan tu. Ini mungkin boleh juga, ya, relate dengan sifat tawakal kita. Saya ada satu cerita lagi ni, kan. Kalau seronok nak dengar cerita, kan, ada satu cerita lagi.
cerita ni saya cerita ni masa saya nak pergi bentang satu paper tahun 2000 berapa ya, 2016 ke 2017 tak ingatlah, macam itulah, bentang satu paper dekat Aceh ya. Penyelia saya ni seorang yang sangat baik, sangat concern. Ji kan suka dengar cerita saya kan. Okey. So penyelia saya ni dia seorang yang sangat baik dan sangat concern. Dia kata, Ita, you tak payah sewa hotel ke, tak payah ambil apa ke semua, sebab saya dah beli, saya dah tempah homestay untuk kita duduk, dia kata. So lepas tu dia pun cakap, Ita, you tak payah bawa duit sebab saya dah tukarkan duit untuk duit dia, penyelia saya ambil duit grant pendidikan dia untuk inilah, untuk berbelanja di sanalah. Dia kata, Ita, you tak payah bawa duit, you tak payah tempah apa, you tak payah buat apa-apa, ya. You just beli tiket je. So saya pun belilah tiket. Okey dah, sampai hari nak pergi, memang saya tak tempah apa-apa lah kan. Tapi saya teringat juga, saya kata tak apalah, saya bawa lah 300 ringgit kan. 300 ringgit pun bila pergi kat sana jadi jutawan lah kan. Okey. So saya pun adalah 300 ringgit tu. Simpan je lah. Tapi saya tak buat apa-apa, saya tak tukarkan dalam sistem untuk tukar ke luar negara, untuk ni apa-apa semua saya tak buat. So saya tak prepare untuk itulah. Lagipun tak bercadang untuk beli apa-apa pun kat sana. So masa nak masuk boarding tu, penyelia saya call, Ita, you kat mana? Saya nak masuk boarding dah, doktor. Ya Allah, Ita. Saya kata, kenapa doktor? Ita, I tersalah beli tiket. Doktor salah beli tiket. Doktor beli bila? Saya beli 2 hari esok lusa tarikh saya. Masya Allah, dia kata dia silap beli. Lepas tu saya kata, okey, tak apa doktor. Lepas tu saya masuk, dia penyelia saya memang sangat rasa bersalah dan dia selalu call, Ita, macam mana ni you? Macam mana ni? Okey, tak apa doktor. Saya rasa kalau Allah pilih macam ni, tentu Allah akan bantu saya. Itu je ayat yang saya ingat. Saya dalam hati saya pun macam tu kan. Saya cakap, tak apa doktor, jangan risau, jangan bimbang. So bila masuk tu saya, walaupun kata tak bimbang, tak risau, saya pun terfikir juga, kena ada ikhtiar lah kan. So saya pun pergi tanya pegawai tu. Saya masuk dah apa semua, saya pergi dah dekat kita punya tempat nak boarding tu. So saya patah balik, saya pergi tanya pegawai tu, Puan, minta maaf nak tanya, boleh tak kalau saya nak keluar sekejap untuk saya pergi money changer? Dia kata, tak sempat dah ni Puan. Dia kata, janganlah, nanti tertinggal flight juga. Oh ya ke? Tak apalah. So saya pun pergi, saya pun tunggu flight dan masuk. Dalam hati saya, tak apa, insya-Allah Allah akan tolong, tak ada masalah. Saya akan ingat ini mungkin Allah nak bagi sesuatu kat saya. Okey, tak apalah. So masa dah masa dah sampai, turun, beratur dekat tu nak cop pasport apa semua. Ada seorang dapat juga lepas rindu tengok Kak Ita. Ummu Afan ni siapa ya? Boleh tak Ummu Afan bagi tahu nama sebenar? Akak ni selalu, kalau nama ni macam selalu terlupa kan. Minta maaf ya, jangan marah ya. Okey. So sampai saya duduk tunggu sambil muka senyumlah. Okey, apa Allah nak bagi kat saya? Dalam hati saya, apa Allah nak bagi? Tentu Allah nak bagi benda-benda yang baik ni kan. So adalah seorang pensyarah daripada UPSI menyapa saya. Dia tanya, Puan nak pergi mana? Saya kata saya nak pergi ni bagi tahulah persidangan ni apa semua. Oh ya ke, samalah kita. Lepas tu, oh Julia, Assalamualaikum Julia. Okey. So lepas tu dia kata, Puan duduk mana? Nak tinggal mana malam ni? Itulah yang sedang saya fikirkan. Saya kata, lepas tu dia kata, kenapa? Saya pun ceritalah kat dia apa yang berlaku. Lepas tu dia cakap, kalau gitu datang duduk dengan saya lah. Datang duduk dengan saya. Saya pun bawa anak buah dia. Duduk dengan dia. Lepas tu malam tu kami pun berbual. Subhanallah, rupa-rupanya pensyarah itu adalah saudara saya yang berasal daripada Bukit Mentajam, tapi saya pun tak pernah jumpa ya. Allah nak pertemukan sebenarnya ya dengan saudara saya, adik-beradik lah, tapi adik-beradik yang agak jauh.
Dan itulah sebenarnya ya. Kita jangan takut bila kita hadapi satu-satu situasi, kita terus pegang Allah ya. Sandarkan pergantungan tu kepada Allah, insya-Allah Allah akan datangkan pertolongan. Jangan susah hati, jangan bebankan fikiran kita dengan yang bukan urusan kita. Yang lain-lain tu serah pada Allah. Okey, boleh? Okey, so minum air sekejap ya. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Kita nak baca pula tajuk 12. Saya rasa macam kita mungkin kita lajak sikit boleh ke? Ya, semalam 40 berapa minit je, 42 minit sebab tak nampak komen, rasa macam bercakap seorang-seorang kan. Okey, tajuk 12 adalah ambillah hikmah dari setiap kejadian. Ya, apa hikmah tu? Hikmah ni adalah kebaikan ya. Okey. Dia kata Dr. Aid kata orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan ya. Sedangkan orang bodoh akan membuat satu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah dan kemudian berhasil membangunkannya menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah. Okey. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, ya. Perenggan ini, perenggan atas-atas ni, Dr. Aid menceritakan dekat kita sejarah-sejarah, sirah-sirah yang telah berlaku di zaman yang berlaku pada ulama ya, pada ni macam mana apa yang berlaku pada mereka dilihat sebagai musibah, tetapi ada hikmah di sebalik itu. Okey, saya tolong bacakan je ya. Okey, Ahmad bin Hanbal ya pernah dipenjarakan dan dihukum dera, tetapi kerana itu pula ia kemudian menjadi imam salah satu mazhab ya. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya. Ya. Al-Syaraqi pernah dikurung di dasar perigi selama bertahun-tahun, tetapi di tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Ya. Ketika Ibnu Asir dipecat dari jawatannya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Ushul dan An-Nihayah, salah satu buku paling terkenal dalam hadis. Ya. Demikian halnya dengan Ibnul Jauzi. Ia pernah diasingkan dari Baghdad dan kerana itu ia menguasai qiraah sab'ah. Ya. Malik bin Ar-Ra'ib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan, namun ia mampu melahirkan syair-syair yang sangat indah dan tidak kalah dengan karya-karya para penyair besar zaman Abbasiyah. Ya. Lalu ketika semua anak Abi Zu'aib Al-Huzali mati meninggalkannya seorang diri, ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puisi yang mampu menutup mulut para pendengarnya, membuat setiap pendengarnya tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarnya kembali. Okey. Maknanya, Dr. Aid kata minta kita ambillah hikmah dari setiap kejadian itu. Apa sahaja yang datang dalam hidup kita, ya, tentu ada sesuatu kebaikan yang Allah nak bagi. Kita kena pegang yang itu dulu. Dan kita kena ingat bahawa Allah Maha Baik, Allah tidak akan sekali-kali menzalimi kita, ya. Dan Allah akan bagi sesuatu yang lebih baik daripada yang kita alami itu, ya. Begitulah, ketika tertimpa suatu musibah, anda harus melihat dari sudut yang paling terang darinya. Macam mana nak lihat dari sudut yang paling terang darinya? Macam selalu saya katakan sebelum ni, lihat, ya, tengok, pandang dari sisi pandang yang positif, dari sisi pandang yang ada kebaikan. Ya, jangan kita, maksudnya sudut yang paling terang tu sisi pandang yang positif dan sisi pandang yang ada kebaikan. Ketika seseorang memberi anda segelas air limau, anda perlu menambah sesenduk gula ke dalamnya. Maksudnya limau tu kan masam, ya. Kita jangan marah ataupun kita menghina ataupun kita komplain kan. Apa bagi air limau, macam itulah analogi lah kan. Maksudnya kita
nakkan air limau tu rasa sedikit manis, kita tambahkanlah ya sedikit gula. Begitulah cerita dia. Ketika mendapat hadiah seekor ular dari seseorang. Ini analogi juga ya. Kat sini saya rasa ada ke orang bagi hadiah bagi ular, bagi ulang. Bagi ulang hadiah sebab hadiah hari jadi. Siapa dapat ulang? Hadiah hari jadi tak ada kan? Ini analogi je kan? Ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bahagian tubuh yang lain. Okey, apa yang Dr. Aid nak cakap dengan kita, nak bagi tahu, kalau seseorang tu buat jahat dekat kita, kan, buat jahat dekat kita. Ular ni satu binatang yang jahat lah ya. Kalau kata ada orang mimpi ular ke apa, yang itu petanda-petanda sesuatu yang jahat ya, sesuatu yang jahat. Ular, jangan yang mimpi yang ada satu lagi yang satu mimpi ular betul, ular patuk kan. Tu tanda dia orang nak datang minang. Orang tua kata, wallahualam, saya pun tak tahu ya. Saya tak pernah lah mimpi kena patuk ular ya sebelum kahwin pun. Tapi kahwin juga pun kan. Gitu ya. Okey. Tapi kalau duduk dari segi rawatan syifa kan, biasanya kalau mimpi ular hitam apa tu satu petanda-petanda yang tak baik lah ya. Okey. So ular ni binatang yang jahat ya. Kalau kita kata ular ni, kalau kita dengar orang kata macam ular kan, macam perumpamaan ular tu sesuatu yang jahat lah ya. Yang jahat ya, yang boleh mematuk kita pada bila-bila masa. Okey. Dia kata ambillah saja kulitnya yang mahal kan. Ambil kulit ular ni. Sebab kulit ular ni kan orang boleh buat macam-macam. Boleh buat handbag lah kan. Kulit ular sawa kan. Orang boleh buat handbag, boleh buat tali pinggang, boleh buat macam-macam kan. So ambillah saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bahagian tubuhnya yang lain. Maknanya ambil walaupun benda tu jahat tapi lihat dari sudut pandang yang positif, yang baik. Jangan ambil dari sudut yang negatif. Kita first kali kita kena didik hati kita, didik fikiran kita, didik apa saja yang kita luahkan, pertuturan kita, kata-kata kita, ucapkan dengan benda-benda yang baik dulu. So dia akan jadi benda baiklah selepas tu. Ya, walaupun ada dalam tu kita nampak kalau orang bagi kat kita ular kan. Maksudnya ular tu maksudnya sesuatu yang buruk. Kita nak pandang buruk, boleh. Itu pilihan kita. Tetapi kita akan terus dengan keburukan itulah ya. Gitu ya. Ketika disengat kala jengking, ya, ketahuilah bahawa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh anda dari bahaya bisa ular. Maksudnya, analogi juga, ya, dia kata kalau kena sengat kala jengking, ya, dia kata ketahuilah bahawa sengatan itu akan memberi kekebalan pada tubuh anda dari bahaya bisa ular. Maksudnya kalau kita ni acap kali kita kena benda-benda yang membahayakan dalam situasi yang menyakitkan, melukakan, memberi kesan ya, dan itu adalah menjadi antibody jiwa kita untuk kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar lepas tu ya. Biasanya ini dalam konteks ujian kan. Kita tengok ya. Macam mana kita nak faham tentang ujian ni? Kita tengok kan anak-anak kita ya. Anak-anak kita usia dia tahun 5, tahun 6, dia exam ikut usia dia lah kan. Maksudnya dia belajar yang itu, dia diuji dengan peperiksaan peperiksaan yang setara dengan dia. Tidaklah dibagi peperiksaan SPM kat dia kan. So zalim namanya. Begitu juga bila anak kita naik tingkatan 3 ya, dia bagi dapat PT3 kan. Tak ada pula KPM bagi dia suruh duduk sit exam untuk SPM. Zalim namanya sebab dia belajar pada peringkat PT3 kan. Pada ketika dia duduk di SPM ya, tingkatan 5, dia pun ambil ujian, duduk dalam dewan exam tu, jawab kertas peperiksaan SPM lah. Bukan dia jawab peperiksaan STPM yang mana dia tidak pernah belajar dan yang mana dia tidak akan diuji dengan apa yang dia tidak pernah dibentangkan pada dia, diajarkan pada dia, ditonjolkan kepada dia. Begitu juga dalam kehidupan kita.
Allah tidak akan uji kita dengan sesuatu yang Allah tak pernah datangkan pesanan-pesanan sebelum ini. Contohnya, kalau tahap iman kita ataupun tahap keadaan diri kita yang biasa-biasa, Allah akan bagi mengikut mengikut keadaan dan kadar kita, ya. Allah tidak akan beban kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan. Allah tak akan beban kita dengan sesuatu beban yang kita tak mampu tanggung. Walaupun ya klien selalu cakap, saya tak mampu, tetapi tak mampu itu adalah dari sudut pandang dia yang kelam itu, yang tidak terang itu, ya. Tetapi sebenarnya Allah sedang memandang dia dengan pandangan yang dia mampu. Jadi Allah pilih untuk dia hadapi keadaan tu. Ya, begitu. Bila kita dalam ujian, maksudnya kita sedang menduduki peperiksaan lah. Ya, macam anak-anak kita dia exam, macam tu jugalah dengan kita. Kita sedang menduduki peperiksaan. Inilah peperiksaan kehidupan kita. Bila kita akan diuji, kita akan menjawab lah. Ya, kita akan menjawab kertas peperiksaan itu. Sama ada bila kita nak tengok, Allah nak tengok kita boleh jawab ke tak boleh jawab. So kalau kita boleh jawab, ada lagi persoalan selepas tu. Jawab, boleh lulus atau tak lulus, atau gagal. Kalau dah lulus, ya, tengok pula lulusnya kat mana. Lulus A plus ke, A minus ke, ya, B plus ke, B minus ke, C ke, setakat memuaskan ke, macam mana, ya. So ada tahap-tahap dia lagi. Jadi begitulah, ya, kita perlu melihat bahawa ujian itu adalah untuk kita hadapi, untuk kita jalani, dan kita perlulah bertanggungjawab dalam nak menjawab ujian tu. Dalam kita nak duduk menjawab ujian-ujian kehidupan tu, kita kena bertanggungjawab. Nak bertanggungjawab macam mana? Allah dah bagi akal kat kita untuk kita berfikir. Allah bagi mata kat kita untuk kita melihat. Allah bagi telinga pendengaran untuk kita mendengar, ya. Mendengar, melihat itu bukan hanya pada zahir, tetapi hendaklah mendengar dan melihat itu bersama dengan hati yang merenung. Ya, hati yang merenung, bukanlah melihat, mendengar secara zahir je, dengar apa-apa, kan. Macam yang kita dengar biasa tu. Tak, sebenarnya bersama dengan hati yang merenung setiap kejadian itu. Okey. Dan Dr. Aid tambah kat sini, kendalilah diri anda dalam berbagai kesulitan yang anda hadapi. Dengan begitu, anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kami. Ya, dia kata, dia suruh kita kendalikan, ya, kita manage, ya, takbir diri kita dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi. Dengan begitu, anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar, ya, bagi bunga ros dan bunga melati yang harum kepada kami. Dan dia kata, dia letak kat sini petikan daripada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ya, ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, ya. Kalau ikut pandangan dan percaturan pemikiran kita yang sangat terbatas, sangat terhad ini, ya, kita akan cenderung untuk yang kita tak suka, kita bencilah. Kita tak nampak sudut pandang yang positif, sudut pandang sisi kebaikan tu kita tak nampak. Ya, sebab tu saya mulakan tadi dengan betulkan hati kita, betulkan niat kita, ya. Kita hati kita memang akan cenderung melakukan bias sebab kita akan bagi pertimbangan dan penilaian mengikut kesukaan kita. Kita suka apa, kita akan bagi apa. Dia gitu. Okey. So, okey. Dr. Aid sambung dekat sini, ya, perenggan yang akhir, katanya, sebelum terjadi revolusi besar di Perancis, konon negara itu pernah memenjara 2 sastrawan terkenal. Salah seorang dari keduanya sangat optimis dan seorang lagi pesimis bahawa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Setiap hari, keduanya sama-sama menjenguk kepala melalui sela-sela jeriji penjara. Hanya saja sang sastrawan yang optimis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit, dan kerana itu ia selalu tersenyum cerah. Adapun sastrawan yang pesimis,
ia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam di depan penjara dan kemudian menangis sedih. Okey. Orang yang optimis ni orang macam mana? Orang yang optimis ni adalah orang yang selalu mempunyai harapan yang baik dalam menghadapi sesuatu. Dia suka tengok tu optimis terhadap apa sahaja dengan pandangan yang baik. Kalau dalam psikospiritual kita sebut ya husnuzon, ya, sangka baik, ya. Dan orang yang pesimis adalah orang yang bersikap mudah putus asa, ya, dan mudah kecewa, ya. Orang ni orang suuzon, orang yang suka bersangka dengan benda yang buruk, ya, dengan buruk, ya. Dia akan dia bagi dua kat sini, ya, dia bagi dua sastrawan ni, ya. Yang seorang ni dia pandang dengan suka tengok bintang, ya, dan dia suka tengok sesuatu yang pandang dengan pandangan yang baik, dan dia akhirnya dia senyumlah, dia tersenyum cerah, maksudnya ceria lah kan. Dan yang seorang lagi ni dia suka pandang dengan pandangan yang tak baik, pesimis, ya, suka putus asa, rasa hidup ni habis dah, hidup ni habis dah, kiamat dah, hidup aku dah musnah dah, tak ada apa-apa dah kan. Kalau kita kat Kedah ni kita suka kata apa, mampulah, ya, matilah, mampulah kan. Orang Kedah yang paling banyak sekali ingat mati kan. Sikit-sikit mampu kan, mati. Besar nak mampu, ya. Sedap nak mampu, semua nak mampu kan. Ya, semua macam tu kan. Jadi orang yang paling ingat mati sekali adalah orang Kedah lah, ya. Ya. Okey. Marah orang Kedah, ya. Saya pun sama juga, ya. Kita tak kata kat orang, kita kata kat diri kita, ya. Okey. Ya, Dr. Aid kata, begitulah sebaiknya anda selalu melihat dari sudut lain dari kesedihan, sebab belum tentu semuanya menyedihkan, pasti ada kebaikan, secerah harapan, jalan keluar serta pahala, ya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi, Dr. Aid kata, sebaiknya anda selalu melihat dari sudut lain dari kesedihan. Ya, sedih tu sedih, manusiawi. Kita sedih, kita manusia, bukan kita malaikat, ya. Kita harus meraihkan, bukan macam mana, maksudnya kalau kita sedih, ya, maksudnya kita kata okey, saya sedang bersedih. Betul, sedang bersedih, tapi kita kena bagi tahu lagi, tapi kita tidak boleh larut dengan kesedihan tu, sebab kita kena bersangka baik dengan Allah. Allah akan bagi jalan keluar kepada kesedihan kita. Allah akan bagi kemudahan-kemudahan daripada kesusahan-kesusahan yang kita sedang alami, ya. Okey. Jadi, kedua-dua ini kita pun dah pukul 9, ya. Okay, saya nak sambung sikit je lagi. Kedua-dua tajuk ni, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, dan ambillah hikmah dari setiap kejadian. Membentuk satu tema lah, ya, membentuk yang saya nampak, membentuk satu tema yang temanya adalah memerlukan kita sentiasa berjiwa besar. Okey, kita perlu ada jiwa yang besar. Kita tak boleh ada jiwa kecil, ya. Jiwa kecil ni apa? Cepat putus asa, ya, cepat mudah kecewa. Bila orang kata sesuatu kat kita, kita cepat sedih, kita cepat nak marah, ya. Kita cepat patah hati, kita cepat sentap, cepat cepat tersentuh hati, sensitif. Apa lagi lah, ya, yang sewaktu dengannya, yang seangkatan dengannya. Okey. So untuk hari ni, untuk pagi ni, mulakan pada hari ni, ya, pada hari ni kita setkan, ya, kita perlu ada jiwa yang besar. Kita nak jiwa yang besar, kita kena tahu pula jiwa besar tu macam mana. Jiwa besar ini, ya, sifatnya yang ada dalam hati, yang tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, tidak semudahnya boleh dipengaruhi ataupun dikuasai oleh orang lain, ya. Okey. Kita bercita-cita mulia, bukan cita-cita tinggi, ya, cita-cita mulia. Cita-cita mulia tak sama dengan cita-cita tinggi, kan.
Cita-cita tinggi, saya nak kaya, saya nak itu. Kalau cita-cita mulia, saya nak kaya kerana Allah. Sebab saya nak bersedekah, saya nak bantu orang, saya nak, itu cita-cita mulia. Tak sama dengan cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi sampai kat situ je. Saya nak jadi jutawan. Itu cita-cita tinggi. Tapi orang yang jiwa besar ni, dia ada tambahan sikit kat situ. Ada advance sikit kat situ. Saya nak kaya, saya nak jadi jutawan. Saya nak jadi jutawan kerana Allah. Sebab dengan jadi jutawan, saya boleh bersedekah, saya boleh tolong ibu tunggal, saya boleh tolong fakir miskin, saya boleh tolong anak yatim. Saya boleh buat banyak kebajikan, saya boleh bantu apa-apa. Dia banyaklah yang dia punya kat situ. Okay? So, orang yang jiwa besar, ya, cita-citanya juga mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, okay. So, tulis jutawan dermawan. Ya, betul. Itu orang jiwa besar. Okay? So, orang yang berjiwa besar juga orang yang bersikap terbuka kepada kebenaran. Ya, dia tidak sempit pemikiran dia kan. Kadang orang yang jiwa kecil ni, dia bertentangan ya. Orang yang jiwa kecil ni, dia tak terbuka, dia begitu sempit. Dia rasa kalau orang bawa kepada perubahan kat dia, dia rasa macam nonsen lah benda-benda macam tu. Tak boleh lah itu. Dia cepat tutup pemikiran dia supaya dia tak nak terima benda-benda yang kebenaran tu ya. Okey, orang yang jiwa besar pula adalah orang yang bersemangat tinggi ya. Selalu menghindari daripada tingkah laku ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang sia-sia, yang hina ya, yang dia tak nak benda-benda tu, yang tak nak terlibat dengan benda-benda yang membuatkan dia ni cenderung untuk berada dalam situasi itu. Okey. So, orang yang berjiwa besar pula adalah orang yang tidak terpesona dengan pujian. Okey. Orang puji dia pun tidak berbekas, tidak menjadikan dia orang yang dia rasa macam dia hebat ke apa. Dia tak terpesona langsung, puji pun tak apa. Dan kalau orang dia tak lemah dengan celaan dan tidak lemah, tidak rasa lemah, tidak rasa jatuh, tidak rasa down dengan hinaan manusia. Dia tak rasa macam tu. Kalau orang hina dia akan ambil macam mana saya kata hari itu, jadikan tajuk kita yang keberapa hari itu. Tajuk kita yang jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan ya. Kalau orang hina dia akan ambil sebagai sesuatu yang dimanfaatkan untuk sebagai guru ya, guru untuk menegur, guru untuk mengajar, sebagai mengajar dia memperbaiki diri, menegur dia ya, memperbaiki kelemahan diri dan sebagainya. So dia ambil benda tu, itu orang yang jiwa besar ya. Dan orang yang berjiwa besar sentiasa memaafkan dan meminta maaf ya, sentiasa memaafkan dan meminta maaf. Orang ni dia taklah rasa macam tak nak minta maaf, dia buat salah dengan saya, dia yang patut minta. Dia tidak ada kata-kata itu dalam kamus hidup dia. Orang jiwa besar ni, kalau katakanlah orang tu buat salah, orang tu buat salah kat dia, dalam hati dia tidak ada kata-kata tu. Dia tidak ada kata siapa dalam hal ni, dia yang buat salah dulu dengan saya, dialah yang kena minta maaf kat saya. Dia bukan macam tu. Dia akan ingat bahawa Allah tidak pandang siapa yang mulakan dalam kemelut itu ataupun dalam perselisihan itu, tetapi dia akan terus ingat Allah akan pandang siapa yang mula menghubungkan semula silaturahim itu ya. Tak kisah apa juga, dia akan ambil benda itu sebagai sesuatu yang boleh dia manfaatkan ya, dia memohon maaf dan dia memaafkan orang lain. Itu orang yang jiwa besar ya. Orang yang jiwa kecil, dia akan terus berdendam. Dia akan terus rasa sakit hati, rasa hasad, rasa macam-macam lah perasaan-perasaan yang tak elok tu, dia terus tertanam, tersimpan dalam hati dia ya. Dan orang yang jiwa besar juga, dia tak mudah marah ya, tak mudah marah hanya dengan satu perkataan, dan dia tidak pula lah dia nak rasa begitu gembira dengan hanya satu perkataan yang diucapkan oleh orang lain kepadanya ya. Jadi jadinya subhanallah ya, saya rasa
perkongsian hari ini lebih 1 jam ya, sebab hari ini saya tak bagi teknik ya, tapi macam teknik juga ya, yang saya secara tak langsungnya bagi teknik jugalah ya. Selalu saya bagi dekat klien saya ya, selepas saya dah proses, bila ada klien datang buat sesi kaunseling, dah proses pemikiran, dah proses perasaan, dah proses tingkah laku. Saya sebab PhD saya ni dalam integrasi spiritual dan agama ya, itu memang saya punya passion lah ya. Saya akan tidak boleh ya, kalau klien tu keluar tanpa saya bantu dia untuk dia cari balik diri dia, di mana duduknya dia dengan Allah. Jadi saya akan bagi jugalah ya, bagi juga teknik-teknik seperti ini, seperti zikir, selawat ke apa-apa ya. Okey. So alhamdulillah ya, kita dah cover, kita dah membaca ya, membaca 2 tajuk hari ini, tajuk yang sangat menuntun hati kita untuk kita bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah dan membantu kita untuk menyediakan jiwa yang besar. Ya, kalau kita ada ciri-ciri jiwa yang kecil, yang mana yang saya tak sebut kat sini, yang mana jiwa besar yang saya sebut ni, opposite dia tu jiwa kecil lah kan. So kalau katakanlah kita ada ciri-ciri jiwa kecil tu, kita cuba perbaiki, diri, kita cuba minta minta daripada Allah, sebab hati kita ni bukan milik kita kan, milik Allah. So minta dengan cara small love, gosok-gosok duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal ya. Okey. So 2 tajuk kita cover alhamdulillah ya. Jadi insya-Allah besok saya masih BTR. Tajuk 13 adalah masih ada yang selalu mengabulkan permintaan anda, dan tajuk 14 adalah melapangkan dada anda dengan beruzlah ya. Ada 2 tajuk ya. Okey. Jadi boleh tak sebelum kita berhenti, kita nak sebelum kita berhenti, kita nak baca selawat tafrijiah sama-sama kan. Sebut selawat tafrijiah kan. Ya, mari kita baca sama-sama. Hati-hati ya sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat cari dalam Google ya, kadang-kala selawat tafrijiah ni ada, saya pernah jumpa, dia tak habis. Dia tak sampai yang bi'adadi kulli ma'lumil lak ni, dia tak ada sampai situ. Dia tak habislah sampai kat mana entah ya. Jadi hati-hati, okey. So mari kita sama-sama baca selawat tafrijiah, mudah-mudahan menjadi amalan kita ya, amalan kita baca setiap hari selepas solat subuh ya, ataupun kalau tak sempat baca selepas solat subuh, masa kita bawa kereta ke, bacalah ya, kurang-kurangnya bacalah 10 kali ya. Jadi jom kita baca selawat tafrijiah ya bersama-sama. Nanti kalau kejap lagi saya snap, saya masukkan dalam FB ya, boleh ambil kat sini ya. Sebab yang ini daripada buku tuan guru saya ya, almarhum Datuk Harundin, yang kita semua kasihi ya. Hilanglah permata ilmu ya di muka bumi kita ni ya. Okey, so mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita sekarang ni kita nak baca, kita nak hadiahkan kepada frontliners kita, petugas-petugas kita, tak kira di mana mereka berada, dan kita nak hadiahkan juga kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang dijangkiti oleh COVID-19 ni di seluruh hospital yang ada ya, dan yang mana yang berada dalam ICU yang sedang menggunakan bantuan pernafasan. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini supaya Allah sembuhkan ya, Allah keluarkan ya. Selawat apa? Kata silap cakap ya. Minta maaf. Suami saya tegur. Saya silap cakap. Saya sebut apa tadi? Surah Al-Fatihah. Ya Allah, selalu sebut Al-Fatihah kan. Kita silap cakap kan. Itulah, bila kita banyak cakap, banyak salah. Ya. Bila banyak salah, banyak dosa. Saya minta maaf ya. Okey.
Okey, so kita nak baca selawat tafrijiah ni, mudah-mudahan ya sama-sama kita baca dan kita hadiahkan. Mudah-mudahan kita minta pertolongan Allah untuk sembuhkan, sihatkan ya, yang mana yang dah dijangkiti, yang positif, yang tak ada belum kena sakit yang teruk lagi tu. Minta Allah tidak memudaratkan makhluk ni ya, makhluk yang Allah hantar ni tidak memudaratkan diri saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ya. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya. Terjemahan selawat tafrijiah maksudnya, ya Allah, anugerahkan rahmat dan kesejahteraan yang sempurna ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berselawat ke atasnya terhurai apa yang tersimpul, terlepas daripada segala kesusahan, juga ditunaikan segala hajat dan tercapai segala keinginan, dan akhir hayat yang baik, dan dicurahkan rahmat hasil keberkatan wajahnya yang mulia, kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna. Engkau anugerahkan juga ya Allah ke atas keluarga dan sahabatnya dengan kiraan setiap kerdipan mata, juga hembusan nafas dan setiap bilangan ilmu yang ada bagimu. Subhanallah ya. Ustazah Yanti. Okey, Ustazah Yanti kirim salam dekat suami abang Ustazah Yanti, kirim salam. Dah sampaikan dah. Kak Nur kata apa? Adik Kak Nur kanser tak? Sama-sama doa. Ya, kita hantarkan juga ya, kita hadiahkan juga kepada sahabat kita ni, adik Kak Nur ya. Adik Kak Nur sedang mengalami menderita sakit kanser. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Allah sembuhkan. Okey. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini ya, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah rahmati kita ya. Dengan selawat tafrijiah ni kita boleh amalkan ya, kita boleh beramal dengan selawat tafrijiah ni. Dan kalau ada kesulitan, kita baca, kita mohon dengan Allah, ya. Oh, ingat nak selawat tafrijiah berlagu nanti besok pula ya. Saya ingat lagi selawat tafrijiah ni, anak syurga saya, dia suka sangat. So saya memang baca dengan berlagu kat dia masa saya sedang tunggu jenazah dia dimandikan. Saya cakap dengan dia, Asyu suka selawat tafrijiah ni kan? Umi lantunkan selawat ni untuk hiburan Asyu yang terakhir. Inilah yang terakhir Umi dodoi Asyu. Macam itulah. So saya pun baca. Okey, so mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua ya. Mudah-mudahan Allah simpan nafas, Allah panjangkan nafas kita, Allah simpan di kita ya, roh kita ni masih dapat bersama lagi pada keesokannya ya, untuk kita baca tajuk 13 dan tajuk 14 ya. Tajuk 13 masih ada yang selalu mengabulkan permintaan anda, dan tajuk 14 lapangkan dada anda dengan beruzlah. Ya, panjang sikit hari ni sebab banyak cerita ya. Banyak cerita. Cover baliklah yang semalam, sebab yang semalam tu terlalu pendek dan ringkas sangat, sebab cakap seorang-seorang tak nampak berinteraksi. Kalau interaksi macam ni rasa macam seronoklah kan. Ya. Okey, jadi saya mohon ampun dan maaf ya jika sepanjang saya bersama dengan sahabat-sahabat semua ya, ada tutur kata yang tidak menyenangkan ya. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu, yang buruk itu daripada diri saya dengan izinnya juga ya. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekilafan ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memandang kita dengan pandangan yang rahmat, dengan pandangan rahmatnya, dan Allah membawa ya, mengangkat musibah ini pergi jauh daripada daripada kita semua ya. Saya sangat-sangatlah ya rasa macam ya Allah, kita semua kena gembelingkan tenaga, gembelingkan usaha untuk kita mohon pada Allah. Hanya Allah sahajalah yang mampu untuk mengangkat musibah ini ya. Kita ni buatlah berapa SOP ke apa P ke, tak ada
tak ada maknanya kalau tanpa bantuan Allah, ya. Allah sahajalah. Kita usaha, kita tawakal dan doa kena banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bantu kita, ya, untuk mengangkat musibah ini daripada kita, mengangkat wabak ini, pandemik ini, ya. Sesungguhnya satu ujian yang sangat besar, ya, yang semakin hampir semakin datang, dekat dengan kita, ya. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang dan pandangan rahmatnya, ya. Jadi saya tangguhkan sesi perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi esok, ya. Dan salam sayang untuk semua.